Ya, dan selamat malam kepada anda semua. Hari ini saya ingin kongsikan kepada anda semua mengenai satu pengalaman yang tidaknya berlaku beberapa tahun atau baru-baru ini, tapi di sebaliknya terjadi kira-kira hampir 40 tahun yang dahulu. Dan ceritanya sebegini. Hantu memang wujud di dunia ini, tapi tidak pernah kuduga aku akan berdepan dengan makhluk yang hodoh itu. Ceritanya begini. Dalam awal 1970-an, aku dan suamiku telah berpindah ke rumah baru kami. Kedua-dua anak kami ditinggalkan di rumah ibuku. Memandangkan kami suami isteri keluar bekerja setiap hari. Kali pertama bermalam di situ, suamiku telah bermimpi ketika pulang dari kerja dan membuka pintu rumah. Dan terlihat di dalam rumah kami itu ada kubur Cina yang masih baru, lengkap dengan bunga dan tanglong. Keesokan harinya, suamiku pun bertanyakan pada seorang kawan yang memang mahir dalam perkara-perkara yang aneh-aneh. Kawannya menerangkan rumah kami itu bersetentangan dengan sebuah bilik mayat dan tamat rumah kami itu adalah bekas tanah perkuburan Cina. Oleh kerana suamiku bekerja shift, aku sering tinggal sendirian di rumah. Selang beberapa minggu tinggal di situ, aku mulai merasa tidak sedap hati. Takut dan rasa seram sejuk bercampur baur apabila aku berseorangan di rumah. Kadang-kala apabila perasaan begitu terlalu kuat, aku akan ke rumah kakak iparku dan suamiku akan menyusunku ke sana. Kerap kali, semasa aku keseorangan pada jauh malam menantikan kepulangan suami, aku merasakan seolah-olah suamiku membuka pintu rumah, mengangkat kasut dan meletakkannya di dapur, lalu melangkah masuk ke dalam bilik tidur kami. Apabila aku membuka mata, beliau tidak ada. Setiap kali begitu, buluku rumahku berdiri tegak. Pada suatu malam, ketika suamiku bekerja, aku telah dikejutkan suatu suara halus dan sayup sekali kedengarannya. Di antara tidur dan jaga itu, aku terdengar suara halus seorang perempuan berkata, "Abang tak ada, tinggal keseorangan." Lalu mengilai panjang. Apabila aku membuka mata, terjegat satu lembaga perempuan berdiri dekat tetapi katilku sambil tersenyum melihatku. Wajahnya sungguh hodoh dan rambutnya panjang hingga menjejak lantai. Pakaiannya serba putih. Seluruh tubuhku menggigil tetapi aku tidak dapat melarikan diri kerana pintu bilikku berada di belakangnya. Perlahan-lahan aku menarik selimut sambil membaca ayat-ayat kursi. Lembaga itu merenung tajam ke arahku dan begitu juga aku. Aku tak berani menjamkan mataku kerana khawatir kalau lembaga itu mencekik leherku. Mulutku tak henti-henti membaca ayat-ayat suci. Lama juga lembaga itu memerhatikanku. Tetapi beberapa minit kemudian dia berpusing dan menghilang ke bahagian dapur. Sejak malam itu, aku tidak berani lagi tidur seorang diri di rumah kami. Ya, dan selamat malam kepada anda semua. Hari ini saya ingin kongsikan kepada anda semua mengenai